Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopat Channel. Panas dan menggempakan sahabat-sahabat semua apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang 10, memperkenalkan hadis 40 daripada Imam Nawawi. Tapi apa yang mengejutkan kita, laporan akhbar mengatakan bahawa gerakan parti yang ada dalam Perikatan Nasional bercium berpeluk bersama dengan PAS dikatakan membantah hadis 40 ini. Dan yang lebih mengejutkan, kenapa ular mak dan juga lebay-lebay pemimpin daripada PAS ini terus membisu sahabat-sahabat semua. Ini yang agak membingungkan kita. Hari ini saya membawakan kita untuk mendengar pencerahan daripada Brother Iswardi ya, berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa membuang masa sahabat-sahabat semua, saya mau kita mendengar ya pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan apa isu nama ini. PMX telah pun memperkenalkan satu usaha yang sangat baiklah. Bila kita bercerita tentang Islam, kita bercerita tentang menegakkan syiar Islam, PMX sebenarnya antara orang yang berusaha untuk menegakkan syiar Islam di dalam negara majoriti orang Islam. Okey. Dan antara usaha yang diusahakan oleh PMX adalah dengan memperkenalkan modul pembelajaran atau pengenalan kepada hadis 40 Imam Nawawi. Okey, bagi siapa yang tak tahu, Imam Nawawi adalah salah seorang imam besar dalam sejarah Islam, dalam ulama Islam besar, imam besar, dan beliau mengumpulkan banyak hadis-hadis di dalam Riyadhus Shalihin, tetapi beliau concisekan ataupun apa orang kata, kumpul hadis tu yang banyak, yang beribu itu, dan letakkan di dalam buku, dan mengambil 40, dia sebenarnya bukan 42 hadis yang menjadi pengajaran dan utama di dalam kehidupan seorang Muslim. Kan, contohnya hadis pertama, innamal a'malu binniyat, berkenaan dengan niat. Kemudian banyaklah hadis berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan amal dan sebagainya. Hadis 40 ni menyentuh secara keseluruhan, kalau kita nak menjadi seorang Muslim yang baik, apa yang perlu kita ada dalam hadis itu. Apa yang perlu kita, hadis mana yang kita boleh jadikan sebagai panduan dan rujukan. So hadis ini diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Perdana Menteri kita di sekolah-sekolah. Apa yang berlaku? Ada beberapa parti-parti politik yang tidak bersetuju dengan perkara tersebut. Mula-mula MCA kata tak setuju. DAP tak cakap apa, MCA kata tak setuju. Lepas tu Dusuki, Ustaz Dusuki pun mengeluarkan kenyataan. Inilah dia parti yang apa orang kata, apa dipanggil ni saya baca. Saya baca kenyataan ini Ini Dusuki kata, belajar 40 hadis je di sekolah untuk umat Islam di negara sendiri, puak-puak sekolah tentang, dah boleh fikirlah apa lagi yang sedang mereka rancang. Wahai umat Islam. Dia kata macam tu. Tengok, dia nak bagi tahu bahawa inilah geng-geng sekular yang dia kata yang menentang hadis 40. Dia kata macam tu. Tetapi dalam masa yang sama, dia tak berani komen ini, tuan-tuan. Ini adalah kenyataan daripada siapa? Daripada gerakan. Di dalam satu surat khabar beliau, dalam kenyataan surat khabar Chinese newspaper, kalau Chinese newspaper ini, beliau menyatakan, iaitu Pulau Pinang, pemangku pengurusi parti gerakan Hu Dongyang berkata parti itu menentang sekeras-kerasnya unit penghayatan 40 hadis yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Sekolah Menengah dan Sekolah Agama yang dibayar kerajaan dan sebagainya. Dia kata dia menentang sepenuh-penuhnya, dan ini adalah daripada parti gerakan. So daripada parti gerakan, tidak apa daripada PAS, tuan-tuan. Dan dia menyebut tentang sekular, dia menyebut tentang tak boleh pakai, dia menyebut tentang yang sewaktu dengannya kan. Rupanya kita dapati bahawa mereka itulah sebenarnya yang sebenarnya sekular. Tuan-tuan, kita nak cerita macam ni lah. Dia macam ni. MCA, gerakan atau mana-mana orang bukan Islam nak menyatakan pandangan mereka berkenaan dengan perkara ini, itu hak mereka secara demokrasi. Terus terang saya kata, tugas kita pula sebagai orang Islam dan sebagai pemerintah kena menjelaskan kenapa perkara ini, macam yang Perdana Menteri kata, dia tak diajarkan pun untuk orang bukan Islam. Kalau diajar pun orang bukan Islam tak faham. Sebab benda ini adalah benda berkaitan dengan hadis.
Hadis ni pun mungkin berkemungkinan besar majoriti orang bukan Islam tak akan faham. Jadi no point pun mengajar tentang hadis tersebut. Yang kedua, hadis-hadis itu mengajar mengenai panduan hidup sebagai seorang Muslim. Benda yang basic saja. Kalau tuan-tuan baca, inilah saya sarankanlah kepada non-Muslim pun pergi cari hadis 40 Imam Nawawi, pergi baca. Baca translation dia. Sangat menarik sebenarnya. Dan kita khatam hadis ini, saya khatam hadis ini saya gunakan setiap kali bulan puasa. Setiap hari kita akan baca satu hadis. Setiap kali bulan puasa kita akan baca satu hadis di samping ayat Quran sampailah ke habis bulan puasa. Jadi bolehlah kita baca 30 hadis kan. Dan kita biasanya tak ikut turutan lah, kita pilih-pilih mana-mana yang kita rasa sesuai. So benda yang sangat simple, dan hadis-hadis itu banyak menyentuh tentang niat, menyentuh tentang apa itu Islam, iman dan ihsan, menyentuh tentang apa itu malu, kan? Apa itu marah? La tardab, janganlah kamu marah. Malu itu apa? Menyentuh tentang banyak cerita, banyak kisah yang sebenarnya boleh kita pelajari dan boleh kita ambil iktibar berkenaan dengan hadis-hadis tersebut secara asas. Sebelum kita pergi ke buku hadis yang lebih besar seperti Riyadhus Shalihin yang lebih tebal, yang lebih besar, ataupun Bukhari, Muslim dan sebagainya. So bagi saya satu pengenalan yang simple, yang mudah, yang sepatutnya kita dah lama dah implementkan. Tetapi akhirnya terima kasih Perdana Menteri Malaysia telah mengimplementkan perkara tersebut di dalam negara kita. Thank you PMX. Inilah dia sebenarnya Islam sejati, tuan-tuan. Tuan-tuan, ni saya nak cerita kepada non-Muslim lah, kawan-kawan kita yang non-Muslim. Sebenarnya, bila kita bercakap soal Islam, tuan-tuan, kita tidak semata-mata bercakap soal hukum. Kita tidak semata-mata bercakap soal negara, politik. Islam itu merangkumi semua, termasuk cara hidup yang baik. Bagaimana menjadi seorang individu yang baik, bagaimana menjadi seorang anak yang baik, bagaimana menjadi seorang jiran yang baik, bagaimana menjadi seorang sahabat yang baik kepada Muslim dan non-Muslim, bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Saya sebut pemimpin tadi kan. Bagaimana menjadi seorang pembangkang yang baik. Tetapi ajaran Islam yang dibawa, image Islam dibawa oleh bukanlah image Islam yang sebenar. Ini saya nak cerita, bukan image Islam yang sebenar. Kalau itulah image Islam, maka berada dalam keadaan teruk negara kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya sarankan tuan-tuan beli buku ni, Siasah Madani oleh Dr. Mazli. Saya dah hafui membacanya, sangat menarik dan selari dengan pemikiran saya. Dan tertarik saya adalah salah satu daripada apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri. Bagaimana Imam Syafi'i menyatakan konsep wakaf, iaitu mengasingkan di antara mujtahid, ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa dan pemerintah. Terdapat pengasingan kuasa dan bidang di mana pemerintah mengeluarkan tidak berhak mencampuri urusan agama. Begitu juga ulama tidak berhak mencampuri urusan pemerintahan selagi mana ia tidak menyalahi syarat. Kalau ia menyalahi syarat, maka tugas ulama untuk menegur pemerintah. Tetapi bukanlah ulama itu berada di atas pemerintah, bukan lebih daripada pemerintah. Pemerintah ada tugas dan bidang dia, ulama ada tugas dan bidang dia. Dan ini yang Imam Syafi'i sebut sebagai wakaf, yang disebut di dalam Siasah Madani ini. Tuan-tuan boleh baca sendiri, boleh cari kat mana. Jangan tanya saya, sebab saya pergi direct dengan Dr. Mazli. Tuan-tuan boleh beli sendiri. So sangat menarik kupasan tersebut sebenarnya, yang tuan-tuan boleh baca dan boleh lihat. So dalam hal itu tadi, kita bercerita tentang sekular, dia so-called sekular. So apakah komen Ustaz Ahmad Dusuki tentang perkara tersebut? Apakah komen Dusuki tentang perkara tersebut? Sebenarnya satu benda yang PAS sendiri, ini bukan gagasan PAS yang sebenar, tuan-tuan. PAS yang sebenar yang dibawa oleh ulama terdahulu seperti Nik Aziz, Fadil Noor dan sebagainya, Allahyarham, mereka membawa fahaman Islam yang betul dan sebenar, Islam yang sejahtera, Islam yang dekat kepada umat manusia. Bukan setakat orang Islam, kepada orang Islam sekali. Tetapi Islam yang dibawa pada sekarang oleh pemimpin sekarang ini, bagi saya satu Islam yang macam mana saya nak kata, Islam yang asing, yang saya sendiri tak kenal, tuan-tuan. Saya sendiri tak kenal Islam apa yang dibawakan oleh mereka ini. Yalah, kita bercakap tentang Islam yang sama, tetapi Islam apa yang dibawa oleh mereka, kita pun tak pasti, tuan-tuan. Dan saya ada sebenarnya modul nak menyentuh tentang perkara ini.
berkenaan dengan apa itu Islam sebenar dan apa Islam yang sepatut yang ditonjol, yang dibawa oleh dan disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apalah. Saja saya nak bawa satu berita ni tuan-tuan Didi Chronicle. Didi Chronicle. Bagi yang tak tahulah, buat parodi ni kan, Didi Chronicle ni. Chronicle ni koyak tuan-tuan, dibawa report polis. Dia kata, saya ada hak berpolitik, dituduh warga asing. Didi Chronicle lapor polis. Mengakui kedua-dua ibu bapanya adalah pemegang kad pengenalan merah, pengaruh Dedi Sulaiman Rai menggunakan nama Didi Chronicles di media sosial mendakwa dia merupakan rakyat Malaysia yang lahir di negara ini. Tuan-tuan, kita tak kisahlah kau lahir kat negara mana. Kita ni dia macam ni. Bila troll orang troll kau balik, kau jangan koyak lah. Kalau tuan-tuan ingat, siapa yang ikut saya lama mungkin tahulah. Sekarang ni mungkin tak tahulah. Tahun 2020 masa Tuan Ibrahim Tuan Man diangkat jadi Calling prepaid serba baharu. Kini lebih internet 5G untukmu. Dengan 75GB hanya RM45. Nikmati internet 10 kali lebih pantas dan lebih nilai dengan 20% cashback. Dapatkan sekarang. Menteri Alam Sekitar. Masa tu saya seorang je buat live tuan-tuan. Tak ada siapa orang lain buat live masa tu. Saya seorang je. Saya ingat lagi 90% orang maki saya macam sekarang lah. Tapi sekarang alhamdulillah dah better lagi lah kan. Sekarang ni yang wala on je. Pada masa itu saya kata, saya mempersoalkan lah kenapa apa orang kata pilih Tuan Ibrahim Tuan Man, pandai cakap putih ke? Lepas tu dia buat satu parodi tentang saya kan. Dia kata dia mempersoal dia macam buat lawak lah, parodi dan sebagainya. So saya biarlah, saya ignore je. 2023, 3 tahun kemudian, akhirnya tak payah saya kenakan dia tuan-tuan, orang kenakan dia sampai koyak dia. Dan akhirnya ada satu kenyataan daripada ada dalam Facebook tuan-tuan, ni menarik ni geng-geng PN lah. Geng-geng PN seronok lah orang macam ni. Tapi bagi saya tuan-tuan, inilah pemikiran yang akhirnya membawa kepada kejatuhan Perikatan Nasional itu sendiri. Ni saya nak bawa satu kenyataan daripada someone daripada dalam Facebook jugalah. Dia kata apa? Adrian Lim Chin In, dia kata, brengsek, mak bapak dia IC merah, dia Bumi Putera Melayu. Mak bapak aku IC biru, aku pendatang. Kesian, betul kan? Sampai bila kita nak main isu pendatang tak pendatang dia tuan-tuan? Bila? Sampai bila? Negara kita adalah negara kita. Melayu bukan Melayu, Islam bukan Islam. Mereka semua dah berada membangunkan sama-sama negara ini. Sampai bila kita nak main isu pendatang ni? Kan? Sampai bila kita nak memainkan isu pendatang ini? Tapi juga membawa saya kepada satu konotasi yang sebenar, yang kenapa orang apa orang kata ada di antara penjawat awam menolak Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan dan menerima PN, Perikatan Nasional. Saya baca kenyataan daripada Ilham Center. Kejap. Terperangkap di era Muhyiddin, penjawat awam sokong PN dalam PRN, Ilham Center. Pola pengundian pilihan raya negeri pilihan raya negeri PRN 6 pada 12 Ogos lalu menunjukkan penjawat awam lebih cenderung kepada PN berdasarkan kajian dilakukan oleh bahan penyelidik Ilham Center. Pengarah eksklusif Ilham Center Muhammad Hishamuddin Bakar berkata, daripada temu bual yang dilakukan didapati penjawat awam sebenarnya masih terperangkap dalam era pentadbiran Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya disebabkan itu penjawat awam tidak menerjemahkan sokongan kepada kerajaan perpaduan yang mentadbir sekarang. Penjawat awam tidak diterjemahkan sokongan kepada kerajaan kerana berlaku episod perubahan pentadbiran kerajaan. Kalau dilihat sebelum ini daripada Barisan Nasional bertukar kepada PN selepas insiden Langkah Syariatan. Kemudian daripada PN berubah kepada Pakatan Harapan atau Kerajaan Perpaduan. Jadi kelompok penjawat awam ini sebenarnya masih terperangkap ketika pentadbiran di bawah Muhyiddin. Mereka terperangkap di situ dan tidak menukar sokongan kepada Kerajaan Perpaduan, katanya.
Beliau berkata demikian menerusi soal jawab dalam wawancara pilihan raya pasca pilihan raya umum negeri bertajuk PRN 6 apa telah terjadi yang bersiaran secara langsung dari Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya di sini pada Jumaat. Menurut Isyamuddin terdahulu turut membentangkan dapatan kajian berjudul Prediksi Akhir PRN Prestasi PH Unggul PN Kuasai Jajaran Melayu. Wacana itu turut menampilkan 4 panel lain iaitu Profesor Madya Muhammad Yusri yang membentangkan laporan pola penggunaan PRN membentuk polarisasi kaum dan Fellow Pendidikan Ilham Mujibu Abdul Muiz merawat Melayu UMNO perlu bagaimana. Now, agak sedikit berbeza dengan pandangan diorang tuan. Bagi saya macam inilah kenapa saya sedikit berbeza dalam topik ini. Saya nampak sebenarnya kalau dilihat daripada aspek undian penjawat awam sendiri, undian penjawat awam sendiri. Now, bagi saya mereka bukan terperangkap di dalam kalau ikut artikel tadi dia kata, if I may quote, terperangkap di era Muhyiddin Yassin. Dia bukan terperangkap di era Muhyiddin Yassin, tetapi mereka terperangkap dalam kepompong kepercayaan bahawa negara kita ini ada dikotomi, ada pembahagian. Polarisasi kaum yang amat kuat, terutama di negeri Melayu dan terutama penjawat awam yang majoritinya adalah orang Melayu. Kepercayaan bahawa bahawa orang bukan Melayu ini akan menguasai negara kita, Islam terancam, Melayu terjejas dan terancam ini kuat sebenarnya di kalangan terutama mereka yang berada di pantai timur, kawasan majoriti Melayu, di kelompok majoriti Melayu, dan perangkap ini akhirnya berjaya mengekang minda mereka. Siapa yang memulakan polarisasi kaum dan juga pembenihan pemikiran sebegini? UMNO, Barisan Nasional. Terutama UMNO. Dan polarisasi pemikiran kaum ini dan juga kepercayaan sebegini sebenarnya telah berjaya ditanam sekian lama di dalam pemikiran orang Melayu. Now, isunya, kalau UMNO berjaya menanam, kenapa mereka tidak mengundi UMNO dalam pilihan raya yang lepas? Saya kata kerana akhirnya UMNO ini realiti, tuan-tuan, kita kena terima. UMNO yang dilihat sebagai memperjuangkan nasib Melayu yang menggunakan DAP, menggunakan Pakatan Harapan, menggunakan PKR sebagai objek kepada benda yang ditakut-takutkan, objek benda yang menakut-nakut, yang ditakut-takutkan sebagai satu kejahatan yang dibina di dalam kerangka itu, sekarang ini bersama dengan kerangka tersebut. Now, bila mereka golongan ini bersama dengan kerangka objek yang jahat yang dibina oleh mereka sebelum ini, jadi akhirnya mereka confuse. Bukankah kamu kata mereka ini jahat? Mengikut kata majoriti yang kamu kata, kamu bina persepsi kepada kami, kamu ceritakan pada kami, kamu bina pemikiran kami, kamu bagi tahu kami bahawa golongan ini jahat. Sekarang ini kamu bersama dengan golongan itu. Kemudian ada satu lagi golongan mengatakan, ya, kenapa mereka bersama dengan golongan itu? Kerana mereka bukan lagi Melayu yang sebenar. Kamilah Melayu yang sebenar. So akhirnya dengan konotasi yang sama, mereka beralih kepada golongan yang membawa pemikiran yang sama. Kebencian perkauman, kebencian agama, menakut-nakutkan. Mereka hanya membawa modul yang sebelum ini diperkenalkan oleh UMNO. Tuan-tuan, ini sejarah. Nak marah saya, marah. Nak cerita bagaimana, cerita. Hakikat. Orang tak nak bercerita, saya ceritalah. Modul ini yang dibawa oleh UMNO dan berjaya untuk nak menukar pemikiran rakyat. Modul ini yang sama sekarang ini, mold yang sama, acuan yang sama, cuma diambil oleh Perikatan Nasional dan mereka hanya menyambung apa yang disebut sebelum ini. Mereka hanya menyambung apa yang disebut sebelum ini. Terbaik itu dia sahabat semua. Ya, pencerahan daripada Iswardi Murni, dan saya melihat apa yang dikatakan oleh Iswardi Murni juga ini ada kebenarannya, dan itu yang membuatkan penyokong-penyokong UMNO khususnya confused, keliru dengan situasi ini. Dan perkara pertama yang kita katakan tadi adalah kenapa gerakan membantah hadis ini dan kenapa ulama dan lebay-lebay PAS ini terus mendiamkan diri. Itu dia, adakah PAS ini sudah ditunggang oleh gerakan atau hanya menggunakan gerakan ataupun diantara mereka satu sama lain untuk kepentingan politik mereka. Ini persoalan-persoalan yang harus dijawab oleh parti PAS ini, sahabat semua. Jadi, terima kasih. Sekiranya Anda juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah.
Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila mereka menggunakan ataupun memberi komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut, bukan otak dalam kepala nih. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Alright Napat Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.